Assalamualaikum, selamat menonton dan selamat mendengarkan kami dalam Minmat Podcast yang dikuasakan oleh Langkah Studio dan Yayasan Mawaddah. Semang kopiah terbang. Alhamdulillah. Pakai kopiah Amin Alhamdulillah. Alhamdulillah. Sebab tengah hari panas. Panas tengah hari. Selamat datang saya ucapkan kepada seluruh para pengunjung di Carnival Healing Masjid di Masjid Teras Jernah. Subhanallah, kita rasa takjub. Ya. Tuan-tuan perempuan yang akan tengok podcast kita ni tak dapat menyaksikan tabung masjid terbesar. Dan kita harap Di dunia ke? di Malaysia. Di Malaysia lah. Sebab kita harap juga tabung bukan saja besar tapi perlu penuh. Penuh lah, ada semangat dalam tu insyaAllah. InsyaAllah. Saya tengok tadi tak adalah orang kata nak kena memanjat ke apa, tak adalah. Yalah, cuma Mudahlah. Kalau kau masuk dalam tabung tu muat ni. InsyaAllah. Jadi kita bersaya awak lah kat masjid ni. Saya awak. Saya awak lah. Entahlah. Okey, Alhamdulillah. Selamat datang dan tajuk kita hari ini adalah berkaitan dengan healing. Cara Nabi. Healing cara Nabi, Mat. Ah. Alhamdulillah. Okey, kalau kita sebut pasal masjid, Mat, kita pasal healing, Alhamdulillah syukur memang inilah tempat kita berkumpul. Dan kalau dari segi pemahaman ni, Mat, apa yang boleh sama-sama kita nak dapat bila kita lepak dekat masjid ni, Mat? Tu dia, sebenarnya perkataan healing ni perkataan barulah. Kalau sebelum healing tu ada lagi orang sebut tenang jiwa. Tak, tenang Ribu jiwa. Sekali lah. Sekali lah. Ada healing. Healing ni kalau saya perasan timeline dia datang ketika pesta buku antarabangsa Kuala Lumpur yang terbaru. Okey. Tiba-tiba di rak-rak buku pesta buku, sebab saya terlibat dengan pesta buku tahun ini, penuh dengan buku-buku healing. Buku healing lah. Belajar untuk melepaskan, belajar untuk merelakan. Full. Fahatul Fairuzah punya buku healing bersama Al-Quran. Agaknya ramai orang yang terluka kot. Ya, ini zaman ramai orang terluka. Ini zaman orang ramai terluka. Sebenarnya betul ke ini zaman ramai orang terluka, ataupun sebenarnya Amin, orang ni terlalu bawa perasaan. Terbawa-bawa. Jadi ini persoalan yang paling penting dalam podcast kita ni untuk membincangkan berkaitan tentang healing cara Nabi. Sebab sebenarnya dan sesungguhnya Nabi juga pernah terluka. Betul. Nabi juga pernah sedih, Nabi juga pernah berduka cita. Bahkan Nabi dihilingkan oleh Allah. Wow. Subhanallah. Dan hebatlah. Hebatlah. Dan dia disebut sebagai tahun kedukaan. Kalau nak buat ayat sekarang ni tahun healing lah. Tahun healing lah. Tahun healing lah. Maksudnya sebab pada waktu itu penonton kita, jemaah kita semua, Nabi SAW kehilangan dua tonggak utama. Dalam kitab sebut dua kaki. Ada ulama sebut dua sayap. Sebab pada waktu itu serentak tahun yang sama Nabi diuji kehilangan dua orang yang sangat penting dalam kehidupan Nabi. Yang pertama adalah isteri yang tercinta Khadijah binti Khuwailid dan bapa saudara Nabi Abu Talib. Jadi Amin, pada waktu itu Nabi melalui fasa kehidupan yang sangat dalam, sangat rendah, sangat melemahkan. Sangat menduka cita. Sebab apa Amin? Saya sambung sikit. Sebab apa Nabi rasa sangat lemah pada waktu itu? Kena ingat, Abu Talib walaupun dia tak membantu Nabi daripada dakwah, daripada segi duit, sebab Abu Talib bukan orang kaya. Tapi Abu Talib ni lah yang bantu Nabi dari segi kuasa ataupun perlindungan. Abu Talib ni tuan-tuan kena faham. Dia ni kalau nak faham kita zaman kita sekarang ni, dia macam level-level ayahanda kawasan. Nak faham gitulah. Guna bahasa mudahnya. Sebab pada waktu tu Nabi nak pergi berdakwah, Nabi mesti kena caci, kena maki, kena baling batu. Tapi dengan wujudnya Abu Talib, Bani Hashim ni, dia bagi tahu kepada penduduk Mekah, bagi tahu kepada orang-orang Arab Quraisy, ini anak saudara aku, ni anak buah aku. Barang siapa yang menyakiti Muhammad, dia menyakiti aku. Takut lah. Tuan-tuan duk bayang ni, contohlah ayah dia Cik Tun ada sendiri. NCT kita petik nama dia. Boleh panggil podcast kita? Boleh. Ayah dia Cik Tun, tiba-tiba dia kata apa? Ustaz berdakwah ya Ustaz. Siapa sentuh Ustaz, saya sentuh dia balik. Kuatlah. Berkepar kita jangan. Kuatlah kita. Jadi sebab itu tuan-tuan perempuan, kalau kita ingat pada waktu itu, Bilal bin Rabah kena letak batu atas badan, Sumayyah dibunuh ataupun jadi syahidah. Tapi kenapa Nabi tak disentuh? Sebabnya ada orang backup. Siapa yang backup Nabi? Abu Talib. Abu Talib ni ayahanda kawasan yang besar. Kena ingat, bapa Nabi Abdullah pedagang yang besar, atuk Nabi Abdul Muttalib adalah orang yang menjaga Kaabah. Kira kalau kita kata kat sini tuan-tuan, bukan sakat level ahli parlimen, tapi menteri besar. Nak jaga Mekah Al-Mukarramah. Jadi anak dia Abdullah ada Abu Talib. Jadi kat sini tuan-tuan, hilang penguasaan, hilang kekuatan, hilang perlindungan apabila Abu Talib meninggal. Sehingga kan dalam Ar-Rahiq Al-Makhtum cerita, pada waktu itu apa nama anak Rasulullah? Siapa nama anak Rasulullah?
Yang perempuan. Ibrahim. Fatimah. Fatimah. Saya tengok ada perempuan lawa tu hilang sekejap. Ada gurau-gurau. Fatimah ni tuan-tuan kata apa? Tidak pernah aku melihat penghinaan yang cukup besar sehinggalah Abu Talib, yakni bapa saudara Nabi ni, meninggal dunia. Apa berlaku tuan-tuan? Ketika itu Rasulullah salat, Rasulullah sujud. Bila dah tak ada Abu Talib, orang-orang Quraisy yang durjana ni, dia ambil perut unta, perut lembu, dia letak atas badan Rasulullah. Nak kata sebelum ni dia tak berani sebab ada Abu Talib. Tapi sekarang Abu Talib meninggal, maka mereka dah berani nak sentuh Rasulullah. So hilang satu sayap, hilang satu kaki, tempanglah dakwah Nabi sebab tak ada Abu Talib. Yang kedua, bila tak ada Khadijah binti Khuwailid, hilanglah tempat Nabi untuk healing. Allahu Akbar. Tak hilanglah tempat Nabi untuk rasa aman. Dekat luar orang caci, kata gila. Dekat luar orang caci, nak harta. Muhammad ni gitu gini. Tapi bila balik rumah, inilah comfort zone Nabi. Bila duduk dengan Khadijah, Khadijah akan tenangkan Nabi, selimutkan Nabi. Jadi tiba-tiba sekarang hilang tempat healing dalam rumah. Pada waktu tu Nabi tak nak berduka cita, lemah. Allahu Akbar, tak tahu nak cakap. Sehinggakan Allah sendiri healingkan Nabi. Dalam bab tu, biar Pio Amin ceritalah. Macam mana sebenarnya Allah healingkan Nabi ni, Pio Amin? Sebab itulah bila kita tengok keadaan bila Rasulullah SAW berdepan dalam kedukecitaan, kesedihan. Sebenarnya kita diajar untuk tidak larut dalam kesedihan. Kita tidak lebur dalam kedukaan. Sebab bila kita larut dan lebur dalam segala ujian yang Allah Ta'ala bagi pada kita, kita tak dapat faham dan kita tak dapat memaknakan apakah sebenarnya ujian yang Allah Ta'ala bagi. Sebab semua orang akan rasa kehilangan. Semua orang akan rasa kesepian, kesunyian. Dia sampai satu masa dalam hidup dia, dia akan hilang tempat dia untuk mengadu. Hilang tempat untuk dia meluap. Betul. Sebab itu masjid adalah salah satu tempat yang paling comfort, yang paling sesuai, paling selesa, paling orang kata lena jiwa kita. Dengan segala macam aktiviti dan juga di dalamnya ada orang-orang yang baik, insya-Allah, untuk menghidupkan suasana yang baik di dalam kawasan masjid. Sebab itu bila Nabi SAW kehilangan rahmat dua orang tonggak yang kita sebutkan tadi, dua orang sayap, dua kaki yang memandu Nabi sehingga Nabi berada di atas tahap yang sebenar, Nabi ada Allah Subhanahu Wa Taala. Dalam hidup kita, walau apa pun masalah, walau apa pun ujian, bencana dan bala yang datang dalam hidup kita, jangan kita larut dalam kesedihan. Kerana kesedihan itu boleh, tapi tak boleh berlebih-lebihan. Betul. Kita tak boleh berduka cita berlebih-lebihan. Sebab itu healing. Kita relax, kita santai, ambil ruang dan masa untuk kita kenal apa sebenarnya yang Tuhan nak ajar pada kita. Apa sebenarnya Tuhan nak sampaikan kepada kita. Ibrah ya. Pengajaran, mesej yang Tuhan nak bagi itu mungkin kita dapat ketika kita healing. Sebab itu Alhamdulillah alamat. Hari ini kita tengok ada macam-macam aktiviti ada kat sini. Sebab kita nak tarik orang datang ke masjid. Kan? Tapi macam tak ada orang? Ada. Ada ramai ni. Kan, yang tak nampak pun ramai. Ya. Awak biasalah. Awak sebab awak dalam tahap-tahap yang tertentu saja. Saya makam berbeza. Awak makam rendah sikit. Awak hanya nampak orang-orang yang zahir aja. Yang saya yang batin pun saya nampak. Awak dah mula sembang makrifat. Saya mula makrifat ni. Tinggi dah cerita saya ni. Setinggi kubah tu. Jadi apa pun yang saya nak sampaikan pada hari ini adalah carilah tempat yang selesa untuk kita healing. Yang kita bawakan hari ini masjid untuk tempat kita healing. Dan Allah Subhanahu Wa Taala bawakan kepada kita satu ganjaran kepada orang yang jadikan masjid tempat untuk dia healing, tempat untuk dia memeriahkan suasana hidup dia. Kata Allah, innama ya'muru masajidallah man amana billahi wal yawmal akhir. Orang yang mengimarahkan, memeriahkan, mencantikkan, menghidupkan masjid, maka mereka ini adalah orang yang beriman kepada Allah dan hari akhirat. Walam yakhsha illallah, dan mereka ni tak ada takut, tak ada kerisauan kecuali apa yang Tuhan takdirkan dalam hidup dia, Rahmat. Sebab itulah insya-Allah bila kita hidupkan suasana masjid kita daripada tempat wuduk sampai ke mihrab imam. Nampak? Kita akan jadikan masjid itu rumah kita juga. Kita akan jadikan masjid itu kawasan kampung kita. Betul. Kita bersilaturahim, kita bersedekah, kita bantu orang. Orang yang ada masalah di luar bila masuk ke kawasan masjid, hilang masalah. Betul. Orang yang miskin di luar masuk ke masjid, selesai masalah wang ringgit dia. Maka itulah fungsi dan tujuan masjid ni, Rahmat. Tu dia. Saya bila Amin sebut fungsi masjid, ia berkait rapat juga dengan fungsi agama.
Betul? Saya ni sebelum COVID, tuan-tuan perempuan dapatlah berjalan ke Jepun. Pernah kena COVID? Pernah. Balik Jepun? COVID. Tak. Ni sebelum COVID. Sebelum COVID? Bukan masa COVID. Okey, baik. Sebelum COVID, saya pergi ke Jepun, tuan-tuan. Jadi masa tu saya pergi ke satu tempat namanya Shibuya. Wah, Shibuya? Shibuya. Oh. Kena macam tu kena memang kena sabdu gitu Shibuya? Shibuya? Shibuya. Kita mahal tuan-tuan macam tu podcast. Ni podcast kena gini lah. Podcast kena gini. Dia podcast ke podcast lah? Dia dua-dua lah. Boleh lah. Yang makros dia tak kisah lah. Tak kisah. Jadi podcast ni masa podcast pergi ke Jepun. Shibuya. Pergi ke Jepun, saya pergi 2 tempat lah. Banyak tempat. Tapi 2 tempat yang menarik. Satu nama Shibuya. Shibuya ni entertainment district. Naruto. Maksudnya bukan lain. Tak ada Naruto. Dia kawasan yang penuh dengan hiburan. Maksudnya ada pelacuran, ada judi dan sebagainya. Ya. Pergi sana sebab kita nak berdakwah ni. Nak tengok Shibuya. Nak tengok. Dan tempat kedua saya pergi ke Mount Fuji, Gunung Fuji. Oh, Gunung Fuji tu Gunung biasa. Fuji, Saya biasa. tengok dalam komik. Dia komen. Tapi saya pergi tengok dua-dua. Saya ada seorang kawan yang belajar di Jepun dan dia juga orang Jepun. 2 orang lah. Satu yang belajar di Jepun, satu lagi orang Malaysia di Jepun. Belajar engineering di sana. Menarik bila kata fungsi masjid dan juga fungsi agama. Jepun merupakan negara yang sangat maju. Jepun negara yang kita kata pendapatannya sangat tinggi. Orangnya mempunyai etika dan nilai yang tinggi. Maksudnya memang akhlak dia ataupun sikap dia luar biasa. Tapi ada satu yang berduka citakan. Apa tu? Mereka ni bila nak healing pergi ke Shibuya, berseronok sampai mabuk dan mereka tapi tak kacau orang. It's okay. Tapi bila saya pergi Mount Fuji, Gunung Fuji, menariknya dekat sana ada satu hutan. Dia panggil sebagai suicide forest. Hutan bunuh diri. Apa berlaku? Depan Gunung Fuji ada satu hutan, hutan buluh. Dia orang akan ikat gunung dekat dengan benang merah. Dia akan jalan sekitar dalam forest tu, dalam hutan tu. Bila mana berhenti ataupun habis benang tu, mereka akan bunuh diri di tempat tu. Oh. Saya tanya kepada kawan saya yang Jepun tu dan juga kawan yang belajar ke Jepun, kenapa negara yang begitu orang-orangnya cerdik, Maju, hebat. maju, ada nilai yang baik. Dia kalau kaya je tak guna, nilai baik sebab dia orang sangat menepati waktu. Dia tak macam BUMN datang lambat. Contoh, betul. Contoh. Oh, tak. Saya awal tadi. Nak kata apa? Nilai tinggi tapi akan pilih bunuh diri. Saya suka ayat kawan saya ini, dia kata apa? Itulah beza nilai beragama dengan nilai murni. Okey, faham. Paling tidak orang beragama, orang yang ada fungsi masjid, fungsi agama, mereka masih lagi dapat bertahan sebab mereka memahami adanya hari kemudian. Betul. Jadi, walaupun mereka tahu dunia ini tak adil, tapi mereka bertahan sebab mereka tahu mereka ada Allah Maha Adil. Yes. Dan walaupun kat dunia ni tak cukup keadilan tu, dan memang sengaja Allah jadikan dunia tak adil sebab Allah simpan keadilan di mahsyar, kelak Allah akan mengganjari. Allah akan memberi ganjaran kepada mereka-mereka yang bertahan atas duka cita, kesedihan, kepayahan dalam hidup sebab Allah itu Maha Pengasih lagi Maha Penyayang dan Allah melihat kepayahan dan kesulitan kita sekarang. Betul. Sebab zaman sekarang ni kan, Mat, memang zaman orang nak healing. Macam tadi, yang awak sebutkan tadi, banyak buku-buku healing. Oh, Buku-buku bersepah. healing ni, Bersepah. buku healing ni dia satu muka surat, 2-3 ayat je. Itu kita kena panggil lah. Mahal pula tu. Mahal. Ya, buku merung Mahawangsa tak laku-laku kan? Kan selalunya macam buku tulis panjang-panjang tu kan. Dulu trend macam tu. Sekarang trend ayat dia sikit je. Patah. Kan? Dia contohnya ayat dekat dalam kertas tu dia tulis saya minum kopi ni. Pahit sangat rasa buatlah kopi yang ni. gini. Tak, pahit sangat rasa kopi ni. Saya ingat saya letak gula. Rupanya kisah cinta kita. Allah. Kan? Pahit betul kisah kita dia. Kisah kita. Jadi nak kata ayat tu je. Ya. Lepas tu dalam satu muka surat ke contoh 100 ayat kan. Ada pesan tuannya. Kopi dulu baru kamu. Ada. Wah, itu je. Mudah je. Lepas tu RM80. Ya betul. Okey, tak apalah. Agaknya orang baca dapat healing, alhamdulillah, tak kira lah harga orang nak beli kan. Tapi nak kata nilai healing tu adakah di situ saja? Tidak. Maksudnya kita ni nak healing ada banyak keadaan, Betul. ada banyak cara, ada banyak situasi. Kita boleh kira dengan pembacaan buku. Betul. Jadi ada gaya orang healing dia berhibur. Betul. Tapi dalam keadaan manusia dia berhibur ke, dia pergi enjoy ke, pada penutup kehidupan itu dia tetap takkan jumpa apa ni kita kata makna healing yang sebenar. Dia tak jumpa apa sebenarnya yang nak dapat ni dia tak akan jumpa.
Sebab asasnya dalam healing ni adalah ketenangan. Dan tenang ni tak boleh kita dapat dekat mana-mana. Kita tak boleh dapat dekat kedai, kita terbangkah, kita boleh berketenangan, kita pangkat tinggi, kita boleh menguasai ketenangan, kita cantik, kita ada followers yang ramai, kita boleh dapat ketenangan, tak boleh. Ya. Sebab ketenangan itu adalah hadir di dalam masjid. Nabi kata apa? Wa majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitab Allah wa yatadarasuna bainahum illa nazalat alaihim sakinah. Mereka yang berkumpul dalam mana-mana rumah Allah, baca kitab, mengulang kaji Al-Quran, mereka tak akan dapat benda lain kecuali mendapat ketenangan. So point dia, ketenangan itu ada dalam majlis ilmu, berhimpun dengan orang soleh, berkumpul dalam majlis-majlis solawat, berkumpul dalam keadaan panas macam ni, walaupun panas terik di luar, tapi hati tetap merasai ketenangan. Saya sebab tu Min, bagus Min. Sebab tu saya, kalau orang datang majlis ilmu saya, maksudnya datang program ceramah, dia tidur, saya seronok. Biarkan. Sebab apa dia dapat ketenangan? Itu ketenangan dia. Sebab dia tenang lah, dia boleh tidur. Mana tempat orang boleh nak dapat ketenangan? Kalau nak kat khutbah Ahmad. Betul. Betul tak? Astagfirullah. Tidur. Tidur. Bawa kereta tak boleh tidur. Sebab nanti kemalangan. Kemalangan. Tak pejabat tak boleh tidur. Nanti kerja tak boleh sampai deadline. Ya. Masa bila nak tidur? Kenapa tu? Saya tak marah Rahmat. Ya, betul. Saya sekadar ceritakan. Cuma kalau saya di khatib, terbanglah tombak tu. Tombak jadi tombak tu. Oh, jangan. Orang nak penyumbang tu dalam kampung tu. Cuma Tuan boleh sambung sikit pasal bagaimana Allah kirimkan Nabi. Ya. Pada tahun kedukaan itu, dan titik terendah bagi baginda Nabi SAW, dalam Ar-Rahiq Maktum cerita bagaimana Allah menghilingkan Nabi. Allah bagi hadiah berupa Isra wa Mi'raj. Ada peristiwa Isra Mi'raj ni lah, Allah gembira ke hati Nabi yang tengah bertukar cita. Ya, tadi saya sebut dua orang penting dalam hidup Nabi, Nabi kehilangan. So, macam mana Allah hilangkan? Allah bawa Nabi berjalan. So dekat sini, saya bincang dengan guru saya ni, kita lagi ada tuan-tuan perempuan boleh datang pukul giling masjid, Datuk Dr. Haji Maidana Kamsah. Ada bersama Tobak. Saya panggil dia orang tua, dia panggil saya budak ibu Ustaz. Ya. Bila itu malam. Kau kena sama je kita. Kami ramai ada. Tuan-tuan, bila sembang dengan Maidana Kamsah, nak healing cara Nabi ni macam mana? Ataupun macam mana yang Allah healingkan Nabi ni? Pertama, berjalan. So, bagi orang-orang yang sedang patah hati, orang-orang yang sedang dalam kedukaan, keluarkan simpanan, berjalan. Kalau tak ada duit banyak pun, paling tidak, naik motor, jalan. Bergerak. Sebab bila kita bergerak, kita tahu bahawa dunia ni luas dan moga-moga hati kita ni lapang sebab bergerak. Betul. So kalau ada duit lebih sikit, pergi umrah. Kalau ada duit lebih sikit, jalan dalam negara pun tak ada masalah. Yang penting bermusafirlah, bergeraklah, berkelanalah, berjalanlah. Sebab ia moga-moga dapat menggerakkan jiwa kita yang sedang sempit ni. So yang pertama, berjalan. Allah hilingkan dengan Isra wa Mi'raj, berjalan. Daripada Mekah pergi Masjidil Aqsa, tempat yang Nabi tak pernah pergi. Nabi tak pernah jejak kaki kat Masjidil Aqsa. First time datang tengok, wah, ada masjid yang begitu luar biasa. So Nabi jadi solat. Lawatan sambil belajar. Dan point Amin tadi, Allah bawa Nabi pergi masjid. Masjidil Aqsa. Betul lah. Nabi bawa ataupun Allah bawa Nabi pergi Masjidil Aqsa. Dan dalam peristiwa Isra wa Mi'raj, apa berlaku? Allah tunjukkan kepada Nabi syurga dan neraka. Apa moral of the story kat sini? Tuan-tuan, kalau kita rasa masalah kita ni besar, kita kena sebut satu benda, bahawa tak ada benda yang lebih besar pada Allah, maka masalah jadi kecil. Dia ayat macam ni lah. Ni ayat Ustaz Fahru Joy. Saya ambil balik lah. Jangan cakap, ya Allah, aku ada masalah besar. Betul, kurang tepat. Kena sebut apa, dek? Masalah, aku ada Allah Maha Besar. Wah. Terbalik kan? Dia tukarlah budaya cakap tu. Ayat tu. Boleh, tak salah. Ya Allah, besar masalahku, ya Allah. Okey. Cuma untuk kita positif, untuk kita kuat, kita sebut apa? Masalah, aku ada Allah Maha Besar. Menyebabkan kita akan rasa masalah tu kecil. Bila Nabi kehilangan Abu Talib, hilang Khadijah, Nabi rasa besarnya dunia ni, lapangnya jiwa. Bila tengok syurga, tengok neraka. Maksudnya kecil sangat ujian Nabi tu. Betul. Dan yang terakhir, banyak lagi poin lain, tapi nantilah. Nabi jumpa dengan sahabat-sahabat Nabi, sahabat seangkatan. Jumpa dengan Nabi Adam, jumpa dengan Nabi Ibrahim. Maksudnya apa? Bila tuan-tuan perempuan rasa susah hati, rasa gelisah, reach out. Jumpa member, sembang. Tapi jangan jumpa penceramah. Penceramah ni bebel. Kita nak orang yang mendengar.
cari orang yang boleh mendengar, listening, bukan talking. Sembang. Kalau macam saya ada masalah, saya tak jumpa Amin. Tak kira bambu saya. Contoh. Contoh. So cari orang yang nak mendengar. Ada masalah. Bila Nabi jumpa dengan sahabat-sahabat kenabian, tengok seorang Nabi, umat dia kena tenggelam. Tengok satu Nabi, umat dia kena petik. Maka Nabi rasa bahawa kecilnya ujiannya sebagai Rasulul Azmi. Jadi ini 3 tips. Berjalan, pergi masjid, dan yang paling penting apa? Tengok ataupun jumpa, reach out dengan kawan-kawan. Tapi betul lah Rahmat. Bila kita ada masalah, kita bukan nak orang bercakap dengan kita ataupun orang nak lecture kita, orang nak tazkirah kita. Betul, dalam satu sudut bila kita ada masalah dalam hidup, kita perlukan buah-buah ajaib untuk menyelesaikan masalah kita. Buah-buah ajaib. Dia macam berbola ajaib lah. Kan? Apa pun kita kata dalam hidup kita ni, kita nakkan ada satu orang yang boleh mendengar masalah kita. Betul tak? Orang ni rela untuk mendengar masalah kita, dia faham luahan perasaan kita, apa pun masalah kita. Sebab kadang-kadang masalah yang kita hadapi tu tak setiap masa dan sepanjang masa kita akan rasa susah, kita akan rasa sedih. So bila sampai waktu kita susah, kita rasa sedih, kita perlukan orang yang boleh mendengar segala masalah kita. Jadi insya-Allah, di mana lagi kita boleh dapat? Dekat masjid. Betul. Bersama dengan kawan-kawan yang baik. Tempat-tempat berkat lah. Tempat berkat lah Rahmat. Tapi tadi Rahmat ada sebut Masjid Al-Aqsa. Kebetulan pula sekarang ni kita sedang berada dalam konflik lah sambil-sambil. Sebab masjid dia tak lari dengan Masjid Al-Aqsa. Masjid Al-Haram, Masjid Nabawi dan Masjid Al-Aqsa. Sekarang ni persoalannya yang kita nak beritahu dekat kawan-kawan kita dalam podcast dan juga yang berada di sini, Masjid Al-Aqsa ni kat bahagian mana? Walaupun dah diulang-ulang, kita nak tahu, orang kata mudah ringkas, Masjid Aqsa ni yang Qubatus Sakhra warna emas tu ke? Ataupun Masjid Qibli ke? Ataupun macam mana ni Rahmat? Baik, sebenarnya Masjid Al-Aqsa ni ada petak yang besar. Dalam tu ada Masjid Quba Emas, Masjid Qibli, semua dalam tu selagi mana dalam petak tu, saya tak boleh nak tunjuk gambar. Betul. Semua itu adalah Masjid Al-Aqsa. Dalam tu ada Masjid Buraq, ada Wall Buraq, semua. Jadi itulah yang dikatakan Masjid Al-Aqsa. Cuma banyak orang Malaysia masih lagi belum faham isu yang sekarang ni. Dia orang kata, Masjid Al-Aqsa okey je. Dia kena faham geografi ataupun geopolitik. Mesir yang sedang bergolak ni, berperang ni, dia yang dekat dengan sempadan Mesir. Masjid Al-Aqsa dekat dengan sempadan Jordan. Dia macam ni lah tuan-tuan nak faham. Yang sedang perang di Kelantan. Kelantan ni sepadan dengan Patani. Perang situ. Masjid Al-Aqsa dia jauh sikit. Mungkin kalau kita kata jauh tu dia dekat je, tapi masih ada benteng yang banyak. Kalau boleh kita faham, dia duduk kat belah Pahang jauh. Jadi sebab itulah Masjid Al-Aqsa dia kena tangkap juga. West Bank, kawasan tu memang kawasan yang Israel Zionis memang buat kacau juga. Tapi dia betul-betul jauh ataupun tidak sekali dengan Gaza. Orang tu ingat dalam Gaza tu Masjid Al-Aqsa. Taklah, Masjid Al-Aqsa dekat Al-Quds tu, dekat luar. Ataupun hari ni kita kata Jerusalem lah, ataupun yang nama yang dikatakan. Okey, Min. Baik. Sebelum kita pergi pusingan terakhir. Baik. Udah pusingan terakhir dah? Pusingan terakhir. Kejap je. Kejap je. Okey, baik. Kita buka soalan. Kalau ada, kalau tak ada, tak apa, saya tanya Amin satu soalan je. Okey. And then Amin pun boleh tanya saya soalan. Berkaitan healing, berkaitan tentang bagaimana kita nak merawat luka, berdamai dengan takdir. Awak pernah terluka, Rahmat? Semestinya, semua orang. Dia bukan manusia mesti luka. Pernah. Amin tak pernah luka? Saya pernah. Pasal apa tu? Tapi saya tak tahu. Sebenarnya saya ada soalan. Kalau tuan-tuan tak ada, memang ada soalan berkaitan tentang patah hati, terluka. Tuan-tuan, sebenarnya ada soalan yang baik ataupun soalan yang betul dengan Amin dalam tajuk healing di masjid ni. Okey. Sebab sebenarnya tuan-tuan kena hadapi satu hakikat riwayat. Hadapi bahawa satu fakta Amin masih lagi dalam fasa healing sebab Amin kehilangan ataupun tiada lagi ayah dia. Ya. So saya percaya Amin ada rasa sedih, betul, rasa gundah gulana barangkali. Ya. Jadi macam mana Amin sebenarnya dalam kehidupan ni? Seminggu Amin? 2 minggu dah? 3 minggu. 3 minggu. 28 September. Masih healing lagi ataupun sudah menjadi move on? Wow. Itu soalan yang susah juga lah untuk kita jawabkan. Sebab kalau sebut pasal rindu ni, satu perasaan yang sakit dan menyakitkan. Dia datang dalam keadaan boleh berkala ataupun tiba-tiba. Dulu waktu orang Yang sama, saya rasa saya minta dia untuk sabar, redha, syukur. Tapi bila kita berdepan dengan keadaan, kehilangan orang yang kita sayang,
kehilangan tempat untuk kita berbual, kehilangan tempat untuk kita berbanja, mengadu. Dia memang datang satu perasaan yang susah untuk kita hilangkan kerinduan. Dan healing yang saya cuba bawakan adalah satu je lah yang saya boleh buat adalah tak ada benda lain lah, dan benda itu juga yang selalu kita diajarkan, iaitu dengan melakukan apa sahaja amal kebajikan dan diniatkan untuk arwah yang telah meninggal dunia. Setiap kali sedekah, setiap kali solat sunat, setiap kali program-program ceramah agama, niatkan semua tu untuk kebaikan ayahanda kita. Sebab kalau nak fikirkan sedih, tiap-tiap malam kita tahlil, tengok gambar, kita pergi ziarah kubur, benda tu tetap sama juga berlaku. Tapi healing tu kena ada supaya hati kita tak terlampau sakit dan menderita. Tapi insya-Allah setiap daripada kehilangan itu Allah Ta'ala akan balas satu kebaikan untuk kita semua. Dan healing ke tak healing ke, move on tak move on ke, kita kena lalui hidup ini Rahmat dalam keadaan yang susah. Namun insya-Allah kita akan gunakan setiap masa yang ada untuk kita sedekahkan segala amal kebajikan kita untuk arwah kita yang telah meninggal dunia. Saya teringat bila Amin sebut tadi, teringat satu lagu Dewa ni. Abang-abang technician, abang tim ni tahu kot lagu ni. Hadapi dengan senyuman. Tahu Min? Tahu. Anjay sikit Min? Tapi bila awak nyanyi dia tak jadi dewa. Dia jadi syaitan. Saya suka lagu tu sebab lagu tu ajar kita satu hakikat yang betul tuan. Betul. Ajabah mukmin, ajaib seorang mukmin ni, kata Nabi SAW. Ajaib. Apa dia? Mukmin yang mana? Mukmin yang bila mana dia kena ujian dia sabar, bila dapat nikmat dia syukur. Bagi dirinya, bagi mukmin ini semuanya baik-baik belaka. Sebab dia tahu ujian itu datang pada Allah dan nikmat tu juga datang pada Allah. Betul. Dan bila saya baca hadis ni, teringat juga cerita Three Idiot. Amin tahu cerita Three Idiot? Tahu. Amin ya ke? Pasal engineer tu lah. Ya betul. Cerita engineer pula. Cerita Three Idiot ni cerita pasal Amir Khan. Dia suka sebut perkataan all is well, all is well, all is well. Pada semua yang nak tahu ataupun nak tengok satu filem yang boleh ditonton bersama keluarga, Three Idiot ni salah satulah, selain daripada Buya Hamka kan. Three Idiot ni bagus, cerita pasal pendidikan. Tapi saya duk ingat kenapa Amir Khan dah ulang-ulang all is well, semuanya akan baik-baik. Maksudnya apa? Bila kita hari ini fikir positif, insya-Allah lah positivity datang. Tapi bagi seorang mukmin, bagi seorang muslim, tak mungkinlah Allah akan zalim dengan kita. Maka sedarilah kalau kita sedang diuji, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Tak mungkin Allah membebani kita, bagi kita ujian yang kita tak akan mampu untuk hadapi. Betul. Maka bersangka baik dengan Allah, dan Allah tu Maha baik, dan ulang-ulanglah all is well, semuanya akan baik-baik, senyum sajalah walaupun Semuanya akan berlalu Rahmat. semua akan berlalu. Kesedihan, kegembiraan, Bukan lagu ke? kesopakan, semuanya akan berlalu. Itu lagu tu Min. Lagu ke? Lirik lagu. Maknanya lirik lagu lah yang saya cerita ni. Maksudnya semuanya akan berlalu. Semua akan berlalu. Maknanya kalau kita cuba nak tahan ke, kita nak cuba flashback balik ke, takkan boleh. Kan walaupun kita bawa Dr. Zamir untuk kita bawa time travel tu, tetap tak boleh juga. Sebab kita perlu bergerak terus ke hadapan. Apa yang boleh kita pergi, apa yang kita boleh capai adalah matlamat kita redha Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi Rahmat, benda yang paling best saya rasa ini inovasi dalam kita memberikan perkongsian agama Rahmat. Yelah. Kan? Kita buat macam style macam ni, tak adalah macam forum sangat. Betul. Tak adalah macam orang kata wacana ke. Tak adalah nak kena alhamdulillah. Dia dalam keadaan santai-santai lah. Ya. Tapi mula-mula mungkin orang tak suka dulu kot. Kau orang dah suka dah. Kalau macam ni tengok keadaan macam orang tak suka lah. Bukan. Hari ni Jumaat. Kau janganlah kata kau orang kat podcast tu ingat ramai ni. Ramai. Oi, kawan-kawan yang menonton kami di podcast ni ramai ni. Penuh sesak. Kereta penuh. Sesak. Satu bas tu, tapi orangnya tak tahu. Bas dah ada dah. Punya teruk podcast kita, budak sekolah pun tak mau main. Tengok. Dia nampak ke dia pergi sebelah. Kau jaga ni. Dia orang nak pergi rumah tu, Museum Nabi tu. Nabi tu lah. Lepas tu kita buat podcast dalam tu kan. Dalam tu kita pergi, alhamdulillah. Pun kita ucapkan terima kasih lah. Belum lagi. Tak, dalam tu sambil-sambil. Sambil. Sebab saya tengok ada rumah Museum Nabi. Ya. Lepas tu cara hiasan. Sebab kalau anda semua dekat podcast ni nak tahu juga, yang menganjurkan program ni adalah Kayangan Gallery. Kayangan Gallery ni decoration mah, kawan kahwin. Dia ada interior design ID. Kau kalau esok kau nak kahwin yang jenis terbang, kan kalau nak terus macam yang apa tu daripada bawah nak melompat ke atas, semua dia orang boleh buat. Kita kena ikut kekuibaran lah. Ikut yang berat apa? Dia idola laki sekarang. Oh. Suami kepada Era Fazira. Okey. Suami kepada
Ni tajuk mana ni? Tajuk mana ni? Lupa. Tapi Queen Wan kan dia pakai belon udara. Oh, pakai belon. Itu kalau kita nak propose, nak ni melamar. Awak ni faham tak saya cakap? Sorry. Kayak galeri ni, dia tak sediakan servis untuk propose. Dia servis kahwin. Dia orang kata belon udara lah. Awal tu. Baru jangan main-main lah punya hebat kaliber macam ni kan. Ni boleh healing di masjid. InsyaAllah. Okey. Tuan-tuan apa kita buka laluan untuk kalau ada soalan. Kalau tak ada soalan, saya ada soalan terakhir untuk Amin dan Amin mungkin boleh bagi soalan terakhir pada saya. Kita ada mikrofon abang kita tu, kalau tak ada pun tak apa adik-adik, jangan terpaksa. Abang kita ada, adik kita ada. Kalau ada tak, Dik boleh tanya soalan bila nak habis. Tu pun soalan juga. Gelak juga Baik, kalau ada soalan kita minta untuk bagi tahu nama, nanti hadiah boleh ambil Hadiah kita percutian di rumah sendiri. Ya, Faham? betul. Okey, ada soalan. Dipaksa ke? Tak ada lah. Okey, tu. Ada soalan. Alhamdulillah. Okey, boleh tanya pada Pior Rahmat. Baik. Nama siapa, Dik? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum orang tua. Nama Sabrina. Baik. Soalan saya, macam mana dengan orang yang sebelum ini Ya. sampai berlebihan dan tak terkawal setiap minggu nak healing. Dan kita tahu healing ni kalau dekat masjid semua. Tapi kalau dekat yang mengeluarkan kos tu, adakah perlu ataupun itu pun kena kontrol juga? Betul. Bagus soalan Sabrina. Sabrina macam belajar mana ni? Tengok pakai Tag ni belajar mana? Kalau tak kira, saya daripada Push Prudential. Oh. Ini memang dia tengah cari mangsa pula. Dia tengah kejap lagi dia tanya, dah ada kredit card pula Agus. Saya baru hilang bag ni. Bag apa? Bag ni satu baru bag hilang. Mana bag ni? Aku dah trauma dah. Ni bag baru beli. Oh. Jadi kad kredit hilang tu masuk kad kredit ni. Oh, ya ke? Tak apa. Oh, jadi ada Prudential. Jadi Betul lah, dia kata ada orang jenis healing, dia mesti nak healing mahal-mahal. Beli kemah dekat telon yang mahal. Dia mesti nak minggu. Tiap minggu pula. Itu bukan healing tu. Kan? Itu pun terkenal. Itu bukan darah. Janganlah macam tu kan. Sebenarnya healing ni, dia tak menyeksakan diri kita. Healing ni tak menyusahkan diri kita. Kalau healing ni menyusahkan orang lain, menyusahkan kita, dan kita tak akan dapat masuk ketenangan tu. Kita struggle nak healing, tapi kita tak dapat apa-apa. Rugi lah. Jadi healing ni benda yang murah-murah. Contohnya macam Kita nak harga diri kita tak payah benda yang mahal kan. Betul. Benda yang murah-murah je. Ya. Kita nak harga keluarga kita, nak healing our family system. Tak tentu, tak perlu kita nak bawa pergi makan dekat restoran mahal. Restoran 360, restoran berpusing kat pada KL. Cukuplah kita jalan-jalan, kita lagi nampak ada orang jual apa ni, cash pub. Kita dah kari batu, sardin ke kari daki ke kari oksigen ke. No kari oksigen. Cocok tu kalau ada asma sudah, Masya Allah lagi. Awak je kau repak situ tu, letak dia kat atas meja. I need warga seronok, family seronok, healing lah tu. Mudah je. Dan kadang-kadang kita rasa healing is susah. Saya tak healing of stress. Saya tak bahagia lah. Sebab apa? Sebab kita rasa eksklusif sana. Nah, healing ni mesti payah. Mesti mahal. Tak payah. Macam tu. Ataupun ayat yang saya rasa ayat yang boleh konklusikan ini Sabrina. Healing atau menyembuhkan ni, sembuhlah dengan sederhana. Healinglah dengan sederhana. Sebab kebahagiaan itu bukan pada harga, tetapi pada jiwa. kita lock yang ni. Sebab saya perasan apa Sabrina sebut ni trend, semua orang nak berlumba-lumba menunjukkan dia lah yang terpaling healing. Betul. Kerusi yang sama, pergi kedai Decathlon, baru RM25. Masuk beg kuning RM40. Kalau kursi ni boleh healing ke? Ini kita minta penganjur bagi saja. Saya tengok awak tadi bila awak duduk tak healing tau. Macam pening. Berpusing aja awak duduk tadi. Okey, jadi tak kata apa Sabrina, tuan-tuan perempuan, healing ni perlu sederhana. Betul. Sebab saya ingat kata Sahibu Samaha Dr. Zulkifli Al-Bati, bukan dia cakap, dia tulis dalam buku dia Iqra. Dia kata apa? Mencari ketenangan selain daripada masjid, carilah pada alam. Kerana alam itu ciptaan Tuhan. Bila kita dekat dengan alam, kita sedang dekat dengan ciptaan Tuhan. Jangan cari hiburan, kerana hiburan itu ciptaan manusia. Sedangkan manusia ini melakukan sesuatu dengan nafsu. So, soalan paling penting, healing kita tu dengan demand atau dengan nafsu. Healing kita tu ikutan ataupun healing itu memang untuk penyembuhan. Ya, betul. Sebab Nabi pun ada cara healing Nabi. Ya. Antara selain daripada masjid, perjalanan yang awak ceritakan tadi, Nabi dia suka panjat gunung. Ada 2 gunung dekat Madinah tu yang memang popular. Yang pertama kita sebutkan sebagai Gunung Uhud.
kan. Hiking Bukit lah, Nabi hiking. Nabi hiking lah. Satu lagi ada satu gunung yang memang suka Nabi panjat. Nabi berlakunya perang Khandaq kat situ. Nabi naik, Nabi akan relax, Nabi akan berada di atas gunung tersebut, Nabi akan solat. Nabi menikmati lah. Nabi menikmati alam. Nabi suka tengok dekat tempat tinggi. So kalau orang hari ni dia hiking, dia boleh niat sekali untuk sunnah Nabi SAW. Bukan saja dari sudut dia nak sihat tubuh badan, tapi bila panjat ke tempat yang tinggi, naik ke tempat yang tinggi, melihat alam, itu juga sunnah Nabi. Dan cara healing yang Nabi guna untuk melegakan jiwa Nabi. Selain daripada mendaki ataupun hiking yang tidak memerlukan kos, melainkan tuan-tuan perempuan jadikan hiking ni sebagai kerjaya, itu lain lah dengan tongkat yang saya tengok. Mahal tongkat tu. Tongkat tu kalau baling, belah laut tu. Ya ke? Dah kau. Lain macam lah. Engkau Boleh ni. makan ular. Itu kan, dia tukaran musa. Okey. Nak kata apa, selain pada hiking, Nabi juga suka bersuluk ataupun bersendiri di gua. Ataupun Nabi bersendiri. So, kalau paling susah, bersendiri. Tapi jangan duduk di tempat yang sempit. Bila pergi ke gua, walaupun gua tu kecil, tapi Nabi perjalanan tu Nabi berjalan. Maksud saya jangan bersuluk dalam bilik. Maksudnya cuba untuk bersendiri, untuk muhasabah, Nabi juga bersuluk. Ataupun boleh pergi ke gua exploration. Paling dekat, apa nama Perak tu? Gua apa? Gua Tempurung. Gua Tempurung. Paling jauh, Gua Kelam ada. Gua Kelam. Ataupun paling jauh, paling best saya pergi adalah Gua Niah. Gua Niah best memang. Habis kalau gua yang selalu MU masuk. MU Liverpool masuk, tu nama dia Gua Kekalahan. Gua Kekalahan. Arsenal tak masuk tuan-tuan. Oh ya ke? Arsenal tak ada kan? Kami sekarang tu hotel. Okay, jadi itu antara cara-cara healing Nabi lah. Betul. Cuma suluk tadi berbeza dia dengan menyendiri, menyalahkan diri, duduk dalam bilik. Tu lain. Betul Mat. Ini satu benda yang kita takutkan. Bila datang masalah, kita salahkan diri. Kita bebankan diri. Kita rasa akulah tak betul, orang ni lah salah. Kalau tak ni jadi macam ni. Kalau tak boleh cakap macam tu Mat. Tak boleh. Nabi kata tak beriman orang macam tu, dan kita takkan jumpa hikmah pada setiap masalah yang kita lalui kalau kita menyalahkan takdir, menyalahkan diri kita. So kalau benda dah berlaku, kita tak boleh nak buat apa dah, benda tu dah stop, bergerak, move on dan belajar daripada perjalanan. Jangan bebankan diri dengan menyalahkan diri. Ini benda yang sangat tidak disukai dalam agama kita. Dan saya teringat kata-kata Prof. Muhayya sebelum saya nak lontarkan soalan terakhir kepada Prof. Amin. Prof. Muhayya sebut kata apa? Sebab saya teringat ni sebab cuaca tiba-tiba berubah. Apa kata Prof. Muhayya? Dia kata, kita tak mampu ubah cuaca di luar kita. Tapi kita mampu ubah cuaca dalam hati kita. Itu orang seperti macam Buya Hamka, di penjara, difitnah, dijatuhkan. Tetapi Buya Hamka menjadikan penjara itu sebagai tempat untuk dia menyiapkan tafsir Al-Azhar. Yang tafsir ini pula diangkat oleh Universiti Al-Azhar menjadikan Dr. Buya Hamka ni mendapat doktorat, kehormat. Dr. Buya Hamka. Dan UKM yang dekat dengan kita, Universiti Kebangsaan Malaysia. Atau saya panggil sebagai Universiti Kebanggaan Malaysia. Sebab alumni UKM. UKM kata apa? Kami anugerahkan kepada Buya Hamka, Dr. Buya Hamka, Universiti Al-Azhar bagi. UKM memberi dia professorship. Profesor Dr. Buya Hamka. Dia menjadikan waktu yang lemah, waktu yang rendah, waktu dihina tu dalam penjara sebagai tempat untuk mengangkat darjatnya di dunia dan juga di akhirat. Dia siapkan tafsir Al-Azhar. Dan ini bertepatan dengan apa kata Prof. Muhayya tadi, Profesor Muhayya. Kita tak mampu ubah cuaca luar, tapi ubahlah cuaca dalaman kita. Biarlah ribut kencang, tapi kita tetap juga tenang ribut jiwa. Dan inilah. Sudahlah kan? Dan inilah tuan-tuan. Tiba-tiba kan last. Kamera semua. Kamera. Dan inilah yang berlaku kepada mereka yang di Gaza, pejuang Hamas. Walaupun hari-hari tengok orang mati, tak gentar, tak takut. Hari-hari tengok anak mereka, anak adik-beradik mereka pergi meninggalkan mereka, mereka tak pernah rasa nak bunuh diri ataupun tak pernah rasa kecewa yang bersangatan sebab mereka hari ini sedar bahawa mereka ada Allah dalam jiwa mereka, semuanya tenang. Ala bi dzikrillah tatma'innul qulub. Dengan ingat Allah, hati kita jadi tenang. InsyaAllah kita doakanlah juga rahmat kan. Saudara-saudara kita yang berada di Gaza, Palestin, yang hari ni siang malam tak tahu malam ni nak makan apa. Betul. Nak tidur, beralasan apa. Betul. Ni kalau anak lahir daripada perut ni, ada tak perawatan, makanan macam mana kan? Makanan pun tak cukup, semua tak cukup. Betul. Dan kita hari ni tak naklah jadi bermusim je. Kita tak nak macam, kita cerita tu bermusim sahaja. Dan moga-moga bantuan Allah Subhanahu Wa Taala datang. Saya tengok, bila tu dah macam hilang arah tu, dia nak healing ke apa?
Lain macam tu. Pusing-pusing dah. Saya rasa belon ni kena ambil prudential. Kena insya-Allah. Sebelum dia mati, Sebelum apa-apa berlaku ada 8 bahasan dia dapat. okey. Sebagai penutup Amin barangkali Alhamdulillah. tegakkan lu Amin. Tegak kalau. Yalah, tegaklah So, ada. Bajet. Bajet tak ada. Okey. Ni dapat payment ni kita beli yang proper lagi. InsyaAllah. Amin, mungkin kata-kata akhir. Sebab tak ada lagi soalan selain pada Sabrina, ada lagi? Tak ada? Akak tu baby tu kau nak tanya soalan? Tak ada gurau-gurau. Bukan akak, baby. Okey, last. Amin, mungkin kata-kata terakhir Amin kepada siapa-siapa para penggiling. Para penggiling. Para penggiling. Silakan. Sebagai penutup lah kita bawakan pada hari ini. Saya background. Oh, tak ya. Awak tadi sikit je tau. Cuaca dah berubah ni. Dah baru dah keluar cahaya. Pendapat tu. Okey, baik apa pun sebagai penutupnya kita nak kena sedar hari ini Rahmat bahawa kita tak boleh nafikan yang kita kena healing. Betul. Kita perlu rawat luka kita. Kita perlu ada rasa untuk mencari ketenangan. Kita perlu untuk bahagia dengan cara kita. Jangankan banding diri kita dengan orang lain. Jangan banding cara kita sembuh dengan bagaimana orang lain sembuh. Hakikatnya Allah telah menetapkan bahagian kita mengikut kepada kehendak dan aktiviti perbuatan kita. Apa saja yang kita buat, Tuhan akan pastikan ianya berjaya. Dan inilah masjid, rumah Allah yang terbentang luas. Percuma untuk sesiapa masuk. Sesiapa pun yang berada di dalam itu berkiblatkan pada kiblat yang satu. Saf yang satu. Kita ada Nabi yang satu. Kita pastikan dengan adanya aset besar umat Islam, masjid ini menjadikan kita semakin kuat, semakin sembuh dan bertemu dengan hikmah pada setiap ujian dan juga bencana yang diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. InsyaAllah. Untuk saya yang terakhir Amin, tuan-tuan puan-puan, pengunjung Kami Boleh Healing di masjid dan juga pengunjung Laka Studio podcast kita ni, satu hal lah. Saya dengan sahabat saya Jack Jaafar ataupun cameraman kita ni, kami baru balik daripada Jordan, sepadan Aqsa, sepadan Masjid Aqsa dan juga Jordan. Saya ulang balik ayat Sebab saya sebenarnya tengah teringat kata-kata Syekh Huzaifah. Sebenarnya kami baru balik tuan-tuan, saya Jaafar dan juga tim baru balik daripada Jordan. Jordan ni sepadan Masjid Aqsa. Allah tak kurnia dengan kami lagi rezeki untuk Masjid Aqsa. Tapi di kesempatan itu kami berjumpa dengan anak kandung Syekh Salah Al-Khalidi. Syekh Salah ni terkenal lah dengan ilmu tafsir Al-Quran dia. Anak murid dia Syekh Huzaifah ni orang yang power ataupun hebat dalam lughah. Dia kata apa? Dia kata apa tuan-tuan? Kalau kalian merasa lemah, rasa rendah, rasa jatuh, kenanglah mereka-mereka di Gaza. Kenanglah mereka-mereka di Masjid Aqsa. Kesusahan yang kita ada ni tak ada apa bandingnya berbanding apa yang mereka lalui. Dan saya ada satu ayat saya terbaca. Ayat yang cukup menarik. Dia kata apa? Kesusahan, kepayahan, kerja yang kita benci, pasangan yang mungkin kita tak sayang, anak yang kita rasa menyusahkan, barangkali kita tak nak, tapi sebenarnya dia adalah doa orang lain yang orang lain nak. Maksudnya, ada orang tengah menyampah dengan anak ni. Tapi tuan-tuan, dalam keadaan kita menyampah, cubalah baiki, cubalah tenang. Sebab ada orang yang 10 tahun tak dapat anak. Nak sangat anak. Kita tu benci suami kita ni. Kan? Dia tak adalah kaki pukul, tapi menyampah. Tengok dia menyampah, Ustaz. Kan? Kena ingat, ada seorang wanita, seorang lelaki duk cari jodoh, tak jumpa-jumpa. Tuan-tuan ada. Maka janganlah banding urusan dunia ni dengan yang lebih baik. Bandinglah urusan dunia ni dengan orang yang lebih kurang daripada kita. InsyaAllah kita akan lebih tenang dan lebih sembuh. Kerana kita belajar untuk menerima dan belajar untuk merelakan. Wah, ayat Nobel tu. Ayat buku healing tadi tu. Betul, orang rasa kena buat. Apapun orang kata, kita healing lah dengan cara kita yang terbaik. InsyaAllah. InsyaAllah. Okay, terima kasih semua. Tepuk tangan untuk semua yang terlibat. Alhamdulillah. Masya Allah, tabarakallah. Kita punya next podcast kita ni akan bersama dengan Pembangunan Wakaf Selangor. InsyaAllah. InsyaAllah. Dan kalau siapa yang belum tengok episod terbaru, baru di-upload 2 bahagian bersama dengan Dr. Zamir Muhyiddin. Kita bercerita tentang lucid dream. Oh. Kalau ingat mate, cerita Deja vu. Kita cerita juga berkaitan tentang warhead. Yang Jeb ingatkan Wahid. Warhead. Yang kita ada juga episod bersama Nadir An-Nuri, anak Malaysia yang berada di Gaza, keluar ngam-ngam sebelum daripada serangan ni.
Dan insya-Allah kita akan juga jemput beberapa orang pakar dalam bidang, antaranya kita jemput Prof Salwati. Prof Salwati ni UKM, pakar dalam undang-undang antarabangsa. Antarabangsa. Kita juga nak jemput siapa? Nantikan terus bersama dengan podcast kita Langkah Studio yang dikuasakan oleh Yayasan Mawaddah. Okey, terima kasih. Ilaika. Jumpa lagi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.